wahyu ini adalah segala yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang berupa ajaran atau perkhabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara ghaibiyat dan lain-lain. Jadi apa yang dimaksudkan sebagai wahyu ini adalah segala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul, dan akhirnya Rasul ilmu tersebut wahyu tadi tersebut akan disebarkan. Rasul dapat wahyu tersebut, maka dia akan sebarkan perkara tersebut kepada orang-orang yang lain lah, kepada rakyat kepada manusia-manusia yang lain. Kalau kita lihat sebenarnya wahyu ini adalah apa yang terdapat di dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Bila mana Allah mengurungkan wahyu kepada Rasul, wahyu tersebut diturunkan dalam bentuk ayat Al-Quran. Jadi segala yang terkandung di dalam Al-Quran disebut sebagai wahyu. Tak kisahlah sama ada perkara itu berbentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, ataupun perkara ghaibiyat, ataupun ghaibiyat ini adalah perkara yang tidak nampak pada mata kasar. Sebagai contoh adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul ataupun Nabi yang disampaikan dalam ayat Quran berbentuk peristiwa akan datang, seperti syurga, seperti neraka ataupun seperti kehidupan selepas mati. Itu peristiwa akan datang yang akan berlaku. Jadi perkara itu disampaikan oleh Allah melalui wahyu ini. Dan menjadi tanggungjawab kepada para rasul untuk menyebarkan wahyu yang didapati itu kepada pihak-pihak lain, supaya orang lain dapat mengetahui tentang perkara tersebut. Itu wahyu. Kenapa disebut wahyu dan tradisi? Kerana wahyu ini termasuk dalam salah satu kita panggil tradisi Islam. Perkara yang termasuk dalam kebudayaan tradisi Islam lah. Itu yang pertama, iaitu wahyu. Yang kedua adalah intuisi dan ilham. Intuisi dan ilham ini juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia datang kepada orang-orang yang tertentu, dan apabila seseorang itu dapat intuisi ataupun dapat ilham, perkara tersebut hanya kepada orang tersebut sahaja. Dia tidak wajib ataupun tidak perlu menyebarkan ilmu tersebut ataupun intuisi ataupun ilham tersebut, ataupun tidak perlu mewajibkannya ke atas orang lain. Disebutkan kat sini bahawa intuisi adalah pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses penalaran ataupun pemikiran. Ia boleh berlaku dalam keadaan tidak sepenuhnya sedar ataupun datang ketika tidak difikirkan ataupun dikehendaki. Ia bersifat personal, datang secara tiba-tiba dan tidak boleh diramalkan. Al-Ghazali menyebutkan bahawa ilham ini berupa cahaya yang datang kepada nurani, bersih dan lembut. Ia adalah suatu ilmu yang didapati tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Sebagaimana saya sebut tadi bahawa orang yang dapat ilham ini hanya berhak beramal dengan ilham tersebut untuk dirinya sahaja dan tidak menyebarkan ataupun mewajibkannya ke atas orang lain. Berbeza dengan wahyu. Kalau wahyu tadi bila sampai daripada Allah kepada Nabi dan Rasul, wahyu tersebut perlu disebarkan kepada pihak-pihak lain. Berbeza dengan intuisi. Bila intuisi itu dapat kepada seseorang yang tertentu, seseorang yang terpilih, dia tidak perlu menyebarkan perkara tersebut. Intuisi ataupun ilham ini boleh dapat secara tiba-tiba, dalam keadaan tidak sedar, tidak sepenuhnya sedar, tidak tanpa melalui proses pemikiran. Saya beri satu contoh sebagaimana ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam, iaitu kepada Maryam ialah ibu kepada Nabi Isa. Perkara ini juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran, kisah ini, iaitu apabila tibanya saat Maryam hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, semasa hendak bersalin, Maryam mendapat satu ilham daripada Allah yang mengatakan bahawa
berdekatan dengan Maryam terdapat satu pohon yang disebut sebagai pohon tamar ataupun pokok kurma. Allah memberikan ilham kepada Maryam supaya menggoncang pokok tersebut dan makan buah tersebut, makan buah kurma ataupun buah tamar tersebut. Itu ilham yang diberikan kepada Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa ketika hendak melahirkan. Kenapa Allah memerintahkan perkara tersebut kepada Maryam? Kerana disebutkan bahawa pohon tamar ataupun buah kurma tu dia ada dalam zat yang terkandung pada buah kurma itu mengandungi tenaga yang dapat membantu ibu-ibu yang hendak bersalin. Jadi ibu-ibu yang biasanya hendak bersalin ni dia perlukan tenaga yang lebih untuk bersalin. Jadi untuk membantu tenaga tersebut jadi makan buah kurma tadi. Itu adalah contoh ilham yang diberikan kepada insan-insan yang tertentu. Benda itu datang secara tiba-tiba tanpa melalui proses pemikiran. Dan Maryam tidak perlu menjabarkan perkara tersebut kepada orang-orang lain. Itu intuisi ataupun ilham. Kemudian yang ketiga, ilmu huduri. Ilmu huduri ni ada kaitan juga dengan tadi tentang intuisi dan ilham. Iaitu ilmu huduri ni adalah menyandarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara kehadiran, iaitu al-ilmu al-huduri ataupun knowledge by presence, yang berbeza dengan pengetahuan melalui konsep ataupun al-ilmu al-husuli ataupun acquired knowledge. Jadi ilmu huduri ni ilmu secara kehadiran yang diperolehi seseorang yang soleh daripada Allah, sama ada melalui ilham, melalui inspirasi, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Maksudnya ilmu huduri ni lebih kepada ilmu yang didapat secara tiba-tiba, tanpa perlu dipelajari. Berbeza dengan konsep al-ilmu al-husuli, ini adalah satu ilmu yang didapati melalui proses pembelajaran. Ilmu huduri ini bukan terasa daripada pemikiran, melainkan sepenuhnya hadir atau wujud melalui kehendak dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata ilmu ni datang secara tiba-tiba, melalui kehendak dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat berkaitan dengan kearifan tempatan. Bila kita sebut tempatan ini adalah suatu disiplin ilmu dan kepakaran yang berasal daripada budaya tempatan, yang mana ilmu tersebut berkembang sejak zaman silam dan telah dipraktikkan sebagai suatu cara hidup dalam masyarakat. Perkara ini jadi warisan turun-temurun. Kalau ilmu yang didapati daripada warisan turun-temurun sampai kepada kita disebut sebagai kearifan tempatan. Dalam konteks Malaysia, ilmu ini boleh berasal daripada budaya masyarakat Malaysia ataupun daripada kepulauan Melayu. Itu kearifan tempatan. Dan yang terakhir adalah hikmah. Ilmu hikmah ini kalau kita belajar awal-awal dulu, kita dah belajar tentang makna falsafah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang hikmah. Jadi hikmah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab pun kita sebut sebagai hikmah juga, yang bermaksud kebijaksanaan, pendapat, pemikiran yang bagus, pengetahuan, falsafah, kenabian, keadilan, peribahasa dan Al-Quran. Jadi dalam tradisi Islam, hikmah ini kita boleh faham sebagai suatu ilmu yang dikurniakan Tuhan kepada hamba-Nya yang terpilih mengikut darjat dan martabat masing-masing, dan yang tertinggi merupakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia sama juga macam wahyu tadi pun boleh disebut sebagai hikmah, wahyu. Kemudian intuisi. Sebabnya nak sebut kat sini bahawa sesiapa sahaja yang dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai dapat hikmah.
Boleh jadi juga kita sebagai manusia biasa juga mendapat hikmah. Ada kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebab kat sini Imam Jurjani mendefinisikan hikmah sebagai ilmu yang disertai amal atau perkataan yang logik dan tidak sia-sia. Dan secara asas ataupun secara umumnya, hikmah ini merujuk kepada sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat kepada kehidupan manusia. Termasuklah dalam apa jua bidang ilmu yang membawa kepada kesejahteraan manusia. Jadi dia tidak terhad kepada ilmu-ilmu tertentu, tetapi apa sahaja ilmu yang membawa kepada kebaikan, ilmu yang ada manfaatnya, yang boleh membawa kepada kesejahteraan manusia, boleh kita sebut sebagai hikmah ini. Jadi itu 5 sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Okay, baik, yang ini saya dah terangkan tak minggu lepas tentang akal dan juga panca indera. Dah terangkan belum? Belum juga. Jenis ilmu. Jenis ilmu saya dah terangkan belum? Fardu kifayah, fardu ain, sains tulen, sains sosial. Dah belum ni? Belum Puan, belum. Belum juga. Okey, saya pergi kepada jenis-jenis ilmu dulu sebelum kita pergi kepada dua perkara ni. Okey, dalam ilmu pengetahuan ni ada beberapa jenis-jenis ilmu. Yang pertama adalah yang ni biasa kita dengar ilmu sains kemanusiaan, human science ataupun ilmu sains tulen. Sains tulen ni seperti fizik, kimia, bio, admat yang pelajar ambil masa SPM. Dapat juga ilmu dalam sains kemanusiaan ataupun kita sebut sebagai sains sosial, sama ilmu dari segi politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Kemudian dalam Islam kita ada ilmu yang kita boleh bahagi kepada ilmu akli dan juga ilmu nakli. Ilmu nakli adalah ilmu yang berdasarkan wahyu. Jadi ilmu-ilmu yang dapat ataupun sumbernya adalah daripada wahyu disebut sebagai ilmu nakli. Sebagai contoh dalam Quran, sebab wahyu ni adalah antara yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dan sampai kepada kita melalui wahyu, iaitu seperti apa-apa yang didapat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh adalah ilmu tentang cara bersolat. Allah menunjukkan ayat Al-Quran yang ada tunjukkan tentang cara-cara bersolat. Kemudian yang kedua adalah ilmu akli, berasal daripada akal. Jadi ilmu yang berdasarkan kepada akal dan eksperimen seperti ilmu sains. Okay, sebelah kanan ini sama, ini adalah penerangan tentang wahyu lah. Kemudian Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah satu ilmu yang dituntut oleh semua umat Islam ataupun semua manusia perlu mempelajari fardu ain ini. Sebagai contoh tentang menuntut ilmu. Semua orang perlu menuntut ilmu untuk kehidupan masing-masing, untuk manfaat kehidupan masing-masing. Berbeza dengan fardu kifayah ini, suatu ilmu yang tidak dituntut oleh semua orang untuk mempelajarinya. Contoh dalam dalam satu taman ataupun dalam satu kampung ataupun dalam satu komuniti, terdapat beberapa orang yang perlu mempelajari ilmu fardu kifayah ini. Sebagai contoh, salah satu contoh fardu kifayah ini adalah ilmu pengurusan jenazah ataupun mereka yang telah meninggal dunia di dalam Islam. Jadi selepas seseorang meninggal dunia dalam Islam, dia ada proses-proses yang perlu dilakukan. Nak mandikan jenazah tersebut, nak kafankan, kemudian kebumikan dan sebagainya. Perkara tersebut perlukan ilmu-ilmu tertentu yang dalam satu komuniti tidak perlu semua orang tahu tentang perkara tersebut.
Mungkin ada beberapa orang yang perlu tahu tentang ilmu fardu kifayah ataupun pengurusan jenazah tadi. Itu yang disebutkan sebagai ilmu fardu kifayah. Dan ini juga sama seperti yang tadi, intuisi dan ilham. Antara istilah lain bagi intuisi dan ilham adalah wijdan, basirah, laduni dan lain-lain. Itu pembahagian ilmu. Jadi kita balik kepada ini iaitu akal dan panca indera. Jadi dua perkara asas untuk seseorang dapat ilmu pengetahuan adalah melalui panca indera dan juga melalui akal. Panca indera ini yang 5 lah. Dan daripada dua pemikiran ataupun daripada dua kaedah perolehan ilmu ini akhirnya akan lahir dua aliran utama dalam epistemologi yang kita sebut sebagai aliran empiricism dan juga aliran rationalism. Ni. Dalam dia ada dua bahagian lah. Yang atas ni dua aliran utama, yang bawah ni aliran tambahan lah yang tidak akan dijelaskan dalam slide ni lah, dalam kelas kita. Aliran lain seperti positivism, realism dan juga idealism. Manakala dua aliran utama epistemologi, empiricism dan juga rationalism. Dan aliran utama ini kebanyakannya dipegang oleh ahli-ahli falsafah barat. Mereka berpegang utama kepada kedua-dua ataupun aliran-aliran yang ada di sini. Kita lihat penerangan tentang empiricism dan juga rationalism. Jadi empiricism ini adalah suatu teori ataupun fahaman yang mengatakan bahawa ilmu yang sahih ataupun ilmu yang benar diperolehi melalui penggunaan deria yang 5 ataupun panca indera. Dia bertentangan dengan aliran rationalism ni nanti . Jadi kena pasti empiricism dia guna deria yang 5 ataupun gunakan panca indera. Jadi ini kelima panca indera yang mana bagi golongan empiris, panca indera ini adalah suatu sumber ilmu yang sahih, suatu sumber ilmu yang benar. Dan pengesahan sesuatu ilmu juga ditentukan dengan merujuk kepada pengalaman yang diperolehi daripada diri kita. Sebagai contoh, kita mendengar sesuatu perkara melalui telinga kita, kita guna panca indera. Dan juga kita boleh sahkan sesuatu ilmu itu berdasarkan daripada pengalaman kita. Mungkin kita dengar apa-apa berita, tapi kita macam mana kita nak tahu ataupun kita nak sahkan berita tersebut benar ataupun tidak. Melalui apabila kita dengar banyak berita dan dapat bila kita menilai melalui pengalaman, kita menilai, akhirnya kita dapat tahu pengesahan sesuatu ilmu itu. Jadi itu adalah berdasarkan pada pengalaman yang kita perolehi daripada diri kita. Pengesahan tentang suatu ilmu benar ataupun tidak. Okey, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan panca indera untuk mengetahui sesuatu ilmu. Sebagai contohlah saya tanya kepada siapa yang ada kat sini saya tanya kepada Muhammad Irfan. Irfan, macam mana Irfan tahu yang sekarang ni hujan kat luar? Sedangkan masa tu Irfan berada di dalam bilik ataupun berada di ruang tamu ataupun mungkin kat sana tengah panas. Macam mana nak tahu sekarang kat luar tu tengah panas ataupun tengah hujan? Bila dia tanya satu pertanyaan. Dia rasa macam apa ni? Rasa macam rasa sejuk ke rasa panas macam tu lah. Apa ni? Okey. Okay, boleh juga. Itu first time saya dengar pelajar jawab guna diri rasa. Okey. Itu mungkin salah satu digunakan diri rasa. Salah satu kaedah lain adalah dengan menggunakan diri penglihatan. Maksudnya kita gunakan mata lah. Jadi tadi saya tanya kat luar tu hujan ke? Jadi sedangkan kita kat bilik. Jadi
kita nak tahu suatu kenyataan ataupun persoalan tu hujan benar ataupun tidak pernyataan tersebut, kita pergi luar kejap ataupun kita lihat daripada tingkap dan kita boleh lihatlah sama ada hujan tu sedang turun ataupun tidak. Jadi kalau melalui penglihatan kita, kita nampak hujan sedang turun, maka sudah tentulah kenyataan yang mengatakan bahawa hari ini hujan sedang turun adalah suatu penyataan yang benar. Itu bagaimana kita menggunakan panca indera kita lah untuk mengetahui sesuatu ilmu pengetahuan. Baik, tadi saya sebutkan bahawa aliran-aliran ini adalah dipegang oleh golongan ahli falsafah barat. Jadi antara ahli falsafah barat yang menyokong empiricism ni adalah seperti John Locke, George Berkeley, Roger Bacon, David Hume, yang mana mereka ini menggunakan pengalaman sensori ataupun pengalaman panca indera ini sebagai suatu ilmu yang benar. Dan aliran empiricism ini menekankan bahawa minda manusia ini ibarat kain kosong, tetapi nanti dia akan menerima corak-corak yang akan mewarnai kain kosong tersebut. Yang akhirnya akan membentuk imej-imej yang akan melahirkan pemikiran tertentu. Jadi menurut empiricism, ilmu itu berpunca daripada panca indera dan bukan daripada akal fikiran, yang mana ia akan bertentangan dengan aliran rasionalisme yang mana mereka percaya bahawa ilmu itu diperolehi melalui akal fikiran. Dua aliran yang bertentangan. Baik, jadi saya teruskan kepada yang seterusnya, iaitu rationalism. Okey, baik. Rationalism adalah suatu fahaman mengenai teori ilmu yang mengatakan bahawa ilmu yang sahih ataupun ilmu yang benar itu bukan diperolehi bukan dengan menggunakan diri yang lima, tetapi sebaliknya ia daripada penggunaan akal yang rasional. Sebab tu saya katakan bahawa tadi dia gunakan akal pemikiran, akal yang rasional, tapi tidak gunakan diri yang lima. Dan sifat akal fikiran dalam penjanaan teori ilmu inilah yang menjadi asas kepada tonggak bagi fahaman rasionalism. Kenapa aliran rasionalism ini tidak mengatakan bahawa ilmu itu berasal daripada penggunaan deria yang lima? Kerana apa mereka mengatakan bahawa pandangan ataupun panca indera kita ini sebenarnya boleh menipu kita. Itu aliran rasionalism sebut. Sebagai contoh dia kata mata boleh menipu, telinga boleh menipu dan sebagainya. Sebab tu mereka tidak berpegang kepada penggunaan deria yang lima. Antara contohnya adalah nak sebutkan bahawa deria boleh menipu ini adalah contoh yang berikut. Contoh yang di sini. Dalam contoh ini adalah gelas yang berisi air. Gelas yang berisi air. Bila diletakkan sudu ataupun straw, kita nampak kat sini pada pandangan mata kita, sudu ini kelihatan bengkok. Sudu ini kelihatan bengkok. Okey, cuba pelajar fikir. Sudu yang bengkok ini disebabkan oleh faktor apa sebenarnya? Pembiasan air. Faktor apa? Pembiasan? Air. Pembiasan air. Pembiasan air ke pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Sorry.
cahaya. Okey. Okay, baik. Nak tunjukkan kat sini bahawa mata kita ni macam boleh menipu. Kenapa kita nampak sudu ni bengkok? Sedangkan hakikatnya sebenarnya sudu ni tegak. Jadi aliran rasionalism tidak bersetuju dengan penggunaan panca indera yang 5, penggunaan mata, kerana mereka percaya, mereka mengatakan bahawa mata ini boleh menipu. Dan bagi pihak rasionalis, mereka mengatakan bahawa dia tidak semestinya memberikan gambaran yang sebenar tentang apa yang terdapat di alam ini. Dan sesuatu perkara tersebut kita ataupun bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku, kita boleh perbentukan dengan penggunaan akal yang rasional. Akal yang rasional boleh memberikan ilmu dan kebenaran yang sejati. Jadi aliran rasionalisme memendingkan akal yang rasional dalam penghasilan dan pengesahan sesuatu ilmu. Jadi bagaimana kita nak sahkan ilmu tadi tentang sudu yang bengkok tadi? Dalam melalui pemikiran dari akal yang rasional, kita dapati bahawa perkara ini berlaku adalah disebabkan proses pembiasan cahaya. Jadi kita tak berpandukan kepada mata kita semata-mata. Kita melalui pemikiran, kita berfikir secara rasional, ini sebab faktor pembiasan cahaya, sebab sudu ni bengkok. Kalau kita lihat sebenarnya sudu ni dalam keadaan yang tegak. Kalau ikut, jadi mata kita sebenarnya boleh menipu, itu yang aliran rasionalis. Antara tokoh-tokoh yang menyokong aliran rasionalisme ada seperti René Descartes, Spinoza dan Leibniz. 3 orang tersebut. Dan terdapat juga ahli falsafah yang menyokong kedua-dua kaedah ini, iaitu Immanuel Kant. Jadi dia sokonglah penggunaan nak dapat ilmu pengetahuan ni mesti melalui panca indera dan juga melalui akal yang rasional. Akhirnya beliau menerbitkan sebuah buku bertajuk Critique of Pure Reason. Itu tadilah berkenaan dengan 2 aliran utama dalam epistemologi. Okey, sebelum kita pergi kepada yang terakhir dalam epistemologi, iaitu berkenaan dengan teori kebenaran. Sebelum kita pergi kepada teori kebenaran, ada persoalan daripada pelajar? Tiada puan. Okay. Okay, saya teruskan kepada teori kebenaran. Jadi bila kita cerita tentang soal ilmu, tentang pengetahuan ini, dia mesti ada kaitan dengan kebenaran. Kita tak boleh senang sewenang-wenangnya, semudah-mudah je anggap suatu perkara itu benar, suatu ilmu itu benar tanpa ada proses-proses yang tertentu. Dalam ilmu kita ada benar ataupun ada salah. Jadi dalam teori kebenaran nak nyatakan di sini bahawa kebenaran merupakan syarat yang paling utama dalam menilai sesuatu sebagai ilmu. Bila disebut sebagai suatu ilmu, kebenaran adalah syarat yang paling utama. Jadi apakah itu kebenaran dan bilakah sesuatu perkara itu boleh dianggap sebagai benar? Dalam epistemologi kita ada 3 teori kebenaran. Ada 3 teori kebenaran untuk kita tahu sesuatu pernyataan itu adalah suatu pernyataan yang benar ataupun salah. Iaitu melalui teori koresponden, yang kedua melalui teori koheren, yang ketiga melalui teori pragmatik. Dia ada 3 perkara. Koresponden, koheren dan pragmatik. Jadi kita lihat beberapa ataupun kita lihat contoh-contoh yang berkaitan dengan
teori koresponden, koheren dan pragmatik. Kita pergi kepada teori koresponden, iaitu kebenaran sesuatu pernyataan itu ditentukan sama ada sepadan dengan hakikat di alam nyata ataupun tidak. Sebagai contoh, saya beri satu pernyataan, saya sebut kat sini, Amy Maisarah ada di dalam kelas falsafah pada petang ini. Saya sebut kat situ, Amy Maisarah ada di dalam kelas falsafah pada petang ini. Jadi pernyataan saya itu benar ataupun tidak? Amy ada tak Amy? Ada puan. Jadi Amy ada di dalam kelas. Jadi pernyataan yang saya sebut tadi itu boleh dikatakan benar. Sebab yang hakikat ataupun yang realitinya memang Amy ada pun memang ada di dalam kelas. Berdasarkan daripada tadi Amy jawab, dia kata dia ada, dan namanya pun ada dalam Google Meet ni. Jadi itu adalah merujuk kepada teori koresponden. Dalam ketiga-tiga teori ini adalah seperti maksudnya saya bagi satu pernyataan, kita nak tahu pernyataan tu betul ataupun tidak, benar ataupun tidak. Kalau teori koresponden ini, then contoh dia adalah saya beri satu pernyataan, kita nak tahu pernyataan itu benar atau kita lihat hakikat yang di alam nyata. Apa yang berlaku realitinya. Contoh tadi Amy berada di dalam kelas, yang itu saya bagi tahu. Jadi kita nak tahu benda itu betul ataupun tidak adalah melalui perkara ataupun hakikat yang berlaku di alam nyata. Jadi hakikatnya memang Amy ada di dalam kelas. Itu adalah teori yang pertama yang kita sebut sebagai teori koresponden. Berbeza dengan yang kedua iaitu teori koheren. Teori koheren ini adalah teori koheren adalah kebenaran sesuatu pernyataan ditentukan sama ada konsisten ataupun bercanggah dengan ayat yang lain. Ini kita nak tahu kebenaran suatu pernyataan itu, kita tentukan sama ada ia konsisten ataupun bercanggah dengan ayat lain. Dalam ini seolah-olah ataupun seperti saya akan beri dua pernyataan. Jadi kita nak tengok adakah pernyataan pertama dengan pernyataan kedua itu konsisten ataupun sepadan ataupun pernyataan itu bercanggah. Sebagai contoh, saya mengatakan bahawa Arif telah mengambil buku saya. Arif telah mengambil buku saya. Jadi pernyataan itu dikatakan benar jika tidak bercanggah dengan pernyataan lain. Seperti buku saya di dalam beg abu. Jadi adakah pernyataan saya yang mengatakan bahawa saya sebut Arif telah mengambil buku saya dengan pernyataan yang kedua buku saya di dalam beg abu, ini pernyataan yang konsisten ataupun bercanggah? Konsisten ke bercanggah? Arif telah mengambil buku saya dengan buku saya di dalam beg abu. Konsisten ke bercanggah belajar? Siapa tadi tu yang macam nak jawab lah? Bercanggah. Bercanggah. Jadi bila kedua-dua pernyataan ini bercanggah antara satu sama lain, kita tak boleh nak anggap itu adalah suatu pernyataan yang benar. Di dalam ni sebenarnya nak tengok pernyataan tu benar ke salah sebenarnya. Berbeza kalau saya bagi contoh Arif telah mengambil buku saya dengan pernyataan kedua buku saya di dalam beg Arif. Jadi kedua-dua tadi adalah pernyataan yang konsisten ataupun sepadan. Kalau pernyataan tu sepadan, konsisten, barulah boleh kita sebut sebagai
pernyataan ini adalah satu pernyataan yang benar berdasarkan penggunaan teori koheren. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga iaitu teori pragmatik. Teori pragmatik adalah apa yang penting adalah pernyataan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang nyata. Kadang-kadang kebenaran sesuatu teori itu kita tidak boleh sahkan secara langsung kerana ia tidak kelihatan di mata kita. Sebagai contoh adalah apabila kita melihat angin. Kita tak boleh nak nampak angin tersebut. Tapi macam kita nak buktikan bahawa angin tu ada, angin tu wujud. Kerana terbukti dengan fenomena seperti pokok tumbang ataupun seperti atap terbang. Itu adalah perkara yang boleh membuktikan bahawa angin itu wujud. Jadi dalam teori pragmatik ni kebenaran ialah sesuatu yang mungkin tidak wujud ataupun tidak nampak di mata kita tapi dapat menghasilkan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata tu seperti inilah pokok tumbang, atap terbang. Benda tu kita boleh nampak dengan mata kita. Itu adalah teori pragmatik. Baik, saya beri lagi beberapa contoh lain supaya pelajar lebih jelas tentang kategori teori ini. Yang pertama adalah teori koresponden ataupun nama lainnya adalah teori kebenaran kesepadanan. Iaitu bila kita bagi satu pernyataan tadi saya bagi adakah ia sepadan dengan hakikat yang di alam nyata ini. Sebagai contoh saya kata sekarang ni tengah hujan lebat lah kat Parit Raja, kat Batu Pahat, macam kat tempat saya. Jadi ayat ini boleh kita anggap sebagai benar sekiranya hakikat yang berlaku ialah hujan memang sedang turun dengan lebatnya di Batu Pahat. Ayat ini dianggap benar sekiranya apa yang berlaku adalah sama dengan hakikat yang di alam nyata. Dalam teori koheren pula, kita bandingkan dua ayat. Sesuatu ayat dengan ayat-ayat lain. Sama ada ia konsisten, selari ataupun tidak ada percanggahan. Jika konsisten, ayat tersebut ataupun pernyataan tersebut boleh dikira sebagai benar. Dalam ini diberikan contoh-contoh lain seperti dia bagi satu kenyataan. John adalah pembunuh si mati. Bagaimana kita nak tahu kebenaran ayat ini dengan menggunakan teori koheren? Wujudnya pernyataan-pernyataan yang lain seperti cap jari John terdapat pada senjata yang digunakan dalam pembunuhan itu. Cap jari John terdapat pada senjata yang digunakan dalam pembunuhan itu. Jadi bila cap jari itu terdapat pada senjata yang digunakan, pernyataan ini membuktikan bahawa John adalah pembunuh si mati. Sebab kalau dia yang bunuh orang tersebut, maka mesti ada cap jari daripada senjata yang digunakan. Kemudian pernyataan lain adalah seperti pernyataan saksi-saksi yang mengatakan bahawa John adalah orang terakhir yang dilihat keluar daripada tempat kejadian. Orang lain nampak bahawa John adalah orang terakhir. Jadi itu adalah pernyataan yang juga konsisten dengan kenyataan bahawa John adalah pembunuh si mati. Jadi bila kenyataan itu konsisten, tidak bercanggah ataupun tidak bertentangan, jadi itu membuktikan bahawa pernyataan John adalah pembunuh si mati adalah satu pernyataan yang benar berdasarkan kepada teori koheren. Dan saya kira yang terakhir untuk teori ini, sebagaimana contoh tadi yang saya berikan bahawa teori pragmatik ini adalah suatu perkara yang mesti ada buktinya. Dan teori pragmatik ini ialah suatu pernyataan boleh kita anggap sebagai benar apabila ia memberi manfaat dan boleh dipraktikkan. Ini kerana menurut aliran pragmatisme, ilmu yang tidak membawa kepada praktis atau tidak boleh dipraktikkan adalah bukan ilmu, bahkan ia hanyalah satu ilusi. Mesti membawa manfaat, boleh dipraktikkan. Sebagai contoh,
dalam teori sains kita ada perbincangan tentang teori atom. Kalau kita sebenarnya kita tak boleh nak nampak sebenarnya tentang teori atom ni. Jadi bagaimana melalui teori pragmatik nak buktikan bahawa teori atom adalah satu teori yang benar. Jadi kita lakukan eksperimen yang berasaskan kepada teori tersebut. Jika eksperimen itu menghasilkan sesuatu yang positif, iaitu keputusan yang dihasilkan menunjukkan apa yang diramalkan oleh teori itu adalah benar, iaitu kita dapat keputusan eksperimen yang mengesahkannya, maka teori atom itu diterima sebagai benar. Maksudnya kat sini biasa kalau kita buat kajian sains sebelum kita dapat keputusan tu kita dah buat ramalan awal tentang apa yang akan berlaku di akhir nanti. Seandainya ramalan dan keputusan akhir yang didapati itu adalah suatu keputusan yang sama, jadi teori itu adalah satu teori yang benar. Jadi bila buat eksperimen tentang teori atom tadi, ramalan dengan keputusan akhir itu benar, keputusan eksperimen itu benar, maka teori atom ini juga diterima sebagai benar. Sebagai contoh, teknologi bom atom yang berasaskan kepada teori atom. Itu ni ketiga-tiga teori yang berasaskan kepada teori pragmatik, koheren, koresponden untuk kita lihat adakah suatu kenyataan itu boleh kita sebut sebagai suatu kenyataan yang benar berdasarkan kepada teori-teori yang telah dinyatakan. Okay, saya kira cukup untuk itu saja berkaitan dengan epistemologi. Ini adalah nota-nota yang boleh pelajar baca. Baik, ada apa-apa persoalan daripada para pelajar berkaitan dengan epistemologi? Ada Okay, kalau itu saya tutup dulu untuk epistemologi.